muka surat pertama, yang ini muka surat 52 di sini. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair, katanya pada Zubair ada 3 tetakan dengan pedang, atau 3 kesan atau parut tetakan dengan pedang. Satu daripadanya di pundak. Kata Urwah, dahulu semasa kecil aku selalu memasukkan jari jemariku ke dalamnya. Kata beliau yakni Az-Zubair terkena 2 tetakan pada hari Badar dan satu lagi pada hari Yarmuk. Kata Urwah seterusnya, Abdul Malik bin Marwan pernah bertanya kepadaku setelah Abdullah bin Az-Zubair terbunuh, wahai Urwah, kamu kenalkah pedang Az-Zubair? Aku menjawab, iya. Tanya beliau lagi, apa tandanya? Aku menjawab, ia telah sumbing pada hari Badar, yakni kerana digunakan pada hari Badar. Kata Abdul Malik, benar katamu, ia sumbing pada beberapa tempat kerana banyak menentang tentera, yakni musuh. Kemudian Abdul Malik mengembalikan pedang itu kepada Urwah. Kata Hisham, kami mentaksirkan harganya 3.000, yakni 3.000 dirham. Ia diambil, yakni dibeli oleh salah seorang daripada kami. Suka sangat aku kalau dahulu akulah yang mengambilnya, yakni akulah yang membeli. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Urwah lagi, katanya pedang Az-Zubair bin Al-Awwam dihiasi dengan perak. Kata Hisham lagi, pedang Urwah yakni juga dihiasi dengan perak. Seterusnya hadis yang ke-3975, Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Urwah bahawa ada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Az-Zubair pada hari Yarmuk, yakni pada hari berlakunya perang di Yarmuk, kalau engkau serbu, kami akan serbu bersama. Yakni kalau engkau serbu pihak musuh, kami akan serbu bersama. Kata Az-Zubair, kalau aku betul-betul menyerbu mereka, nanti kamu mungkin. Kata mereka, tidak, kami tidak akan mungkin. Lalu Az-Zubair menyerbu sehingga membelah saf-saf mereka dan melepasi mereka. Tidak ada siapapun yakni turut menyerbu bersamanya pada ketika itu. Kemudian beliau berpatah balik. Mereka yakni pihak musuh melepaskan 2 tetakan di pundaknya. Setelah memegang tali kekang di kendali kudanya, di antara 2 tetakan itu sudah sedia ada satu kesan, yakni parut tetakan yang diperolehi beliau pada hari Badar. Kata Urwah, aku dahulu semasa kecil selalu bermain-main dengan memasukkan jari jemariku ke dalam kesan-kesan tetakan itu, yakni ke dalam belahan kesan-kesan tetakan itu. Kata Urwah lagi, Abdullah bin Az-Zubair yang berumur 10 tahun pada ketika itu ada bersamanya. Beliau yakni Az-Zubair membiarnya mengendarai kuda dan menyerahkannya kepada seseorang. Itulah terjemahan kepada 3 hadis yang kita baca tadi.
3973 tu. Kalau tengok dalam terjemahan tu, di tempat-tempat nama saya selalunya ada tambah dalam kurungan. Sebenarnya itu untuk menjelaskan. Kalau yang pendek-pendek tu saya masuk dalam terjemahan itu. Untuk kita pastikan siapa dia, Ibrahim bin Musa ni yang mana. Sebab ada beberapa. Maksudnya di sini Al-Farra Ar-Razi misalnya. Itu penjelasan. Benda-benda macam ni dalam syarah-syarah lama disebutkan. Dalam syarah-syarah lama seperti Qastalani misalnya, Kirmani, pokoknya dia ada sebut. Semua ni untuk menjelaskan siapa perawi itu, siapa. Itu yang pertama ya. Maknanya yang ada dalam kurungan itu kira-kiranya lafaznya dalam bahasa Arab tu kira-kira tak ada. Setengah-setengah tu begitu. Misalnya kata Urwah, seterusnya tu tak ada. Tapi begitulah maksudnya, sebab sebelum itu dia sudah kata. Kalau orang kita dia cakap gitulah. Begitu juga macam kita kata pada Zubair ada 3 tetakan. 3 tetakan. Maksudnya ialah 3 kesan atau parut tetakan. Sebab yang ada dalam kurungan itu pada zahirnya perkataannya tak ada. Tetapi begitu kaedah bahasa Arab. Ya, mereka selalu buangkan perkataan-perkataan tertentu yang kita panggil hadaf, mudhaf dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam majaz. Termasuk dalam majaz yang selalu digunakan dalam bahasa Arab, dipanggil majazul hadfi. Majaz hadaf, buang apa? Buang ini macam-macam lah dia buang. Jadi yang dibuang tu kalau kita tak sebut, tak terang, tak jelas. Dan orang kita biasanya dia terang sebut. Orang dia tak sebut dah, sebab kira malu. Kamu fikir sendiri lah, andaikan sendiri apa benda tu yang dibuat itu. Itu kalau bahasa Arab, terutamanya yang lama-lama, bahasa-bahasa lama memang gitu dia guna. Dia banyak benda-benda yang buat takdir. Sebab dia kira kita nak bercakap, nak berbahasa dengan orang-orang cerdik, orang-orang yang bijak. Sebab itulah kata mereka, pepatah lah, kata-kata hikmat ahli bahasa Arab. Dia kata laulal hadf wa taqdir la fahimal himar. Kalau tak ada hazaf dan takdir, nescaya himar, keledai pun boleh faham. Jadi ini bahasa manusia. Bila bahasa manusia kena ada banyak macam tu, baru menunjukkan cerdik manusia. Memang dia itu dasar dia. Sebab itu kitab-kitab lama susah. Susah. Yang tidak, kalau kitab baru Arab lain, dia sudah banyak terpengaruh dengan Inggeris, sehingga ada komanya, ada nokta bertindihnya, ada, semua ada. Semua ada. Dalam bahasa Arab baru pun begitu. Tapi sebenarnya kalau orang yang betul-betul kuatlah, kukuhlah ilmu bahasa Arab dia, tak perlu semua tu. Ada tu lagi menyusahkan sebenarnya. Ada benda-benda itu lagi menyusahkan. Tak ada tu lebih baik. Jadi benda-benda macam inilah nak faham tu. Kalau untuk kita yang baru-baru, kita dapatkan bantuan atau pertolongan syarah-syarah lah. Dalam syarah dia akan sebutlah yang dibuat takdirnya begini-begini. Itu biasalah dalam kitab-kitab lama. Pada Zubair, yakni Zubair ni Az-Zubair bin Al-Awwad, salah seorang sahabat 10 Nabi SAW yang dijanjikan syurga tu kan. Inilah, iaitu suami kepada Asma binti Abi Bakar. Asma itu kakak kepada Aisyah, kakak kepada
Satu daripadanya di pundaknya. Jadi ada 3 kesan. Ini cerita lama lah, lama selepas tu dia ada paruh, ada 3. Satu daripadanya di pundaknya. Dan tetapkan itu dengan pedang dia. Tetapkan itu dengan pedang. Satu daripadanya di pundak, ni pundak. Antara tengkuk ni belakang sampai ke bahu, sini pundak. Jadi kawasan ni lah, dekat-dekat ni lah. Yang mana kalau saya ada buat sedikit rajak dia tu, di dalam ni nanti boleh tengok di mana perbahasan ulama cukup detail nak menentukan itu sampai begitu sekali. Padahalnya nak menentukan paruh saja, paruh ni kena apa, kena pedang ke tidak. Kalau berdasarkan riwayat ini pedang ketiga-tiganya, berdasarkan riwayat lain tak ada sebut pula. Itulah yang dibincang ajar, menunjukkan ulama-ulama kita ni memang teliti, ambil berat sangat benda-benda macam ni. Bukan tentang Rasulullah SAW sahaja, yang berkaitan dengan para sahabatnya juga, sebab mereka terlibat dalam peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi benda ni perlu dirakamkan dengan sebaik mungkin. Jangan ada tertinggal, jangan ada yang tidak disebutkan, perlu disebutkan. Itulah sebab berlaku begini. Satu daripadanya di pundak. Ada nota 65 di situ. Ini nota semua ni, muka surat semua ni berdasarkan nota yang lepas lah. Berdasarkan nota yang lepas. Ini sambungan kepada nota yang lalu. Kalau kita tengok, ini nota, sudah nota yang kelima bagi Kitabul Baghazi, kitab peperangan ini yang kelima. Berdasarkan hadis 3721. Dari riwayat Abdullah bin Al-Mubarak daripada Hisham di bawah Manaqib Az-Zubair. Dia ada Manaqib Az-Zubair, ada itu hadis nombornya tu. Dan hadis 3975 nanti, ini 3973, yang ketiga selepas ni, yang kita baca tadi, terakhir tadi. Juga riwayat Abdullah bin Al-Mubarak daripada Hisham. Adapun riwayat yang sedang kita baca sekarang ni, yang meriwayatkan daripada Hisham ialah Ma'mar. Itu di atas tu Ma'mar. Ini Ma'mar bin Rashid. Itu dalam Manaqib Az-Zubair, dan juga riwayat nanti yang kita baca terakhir tadi, itu adalah riwayat Abdullah bin Al-Mubarak daripada Hisham. Ketiga-tiga kesan tetakan adalah di pangkal tengkuknya. Bukan satu saja daripadanya, seperti yang tersebut di dalam riwayat Mu'ammar daripada Hisham. Dia kata pada Zubair ada 3, riwayat kita cuba perhati. Pada Zubair ada 3 kesan atau paruh tetakan dengan pedang. Satu daripadanya di pundaknya. Jadi dia sebut yang kena di pundak ni satu saja. Tapi berdasarkan riwayat daripada Abdullah bin Al-Mubarak, juga dia ambil daripada Hisham, ketiga-tiga itu di pundaknya. Ketiga-tiga tu di pundak, bukan satu saja di pundaknya. Jadi yang lain tu tidak di pundaknya, tak jelas. Bukan satu saja daripadanya, seperti yang tersebut di dalam riwayat Ma'mar daripada Hisham ini. Jadi bermakna sudah ada perbezaan pada 2 riwayat itu, 2 orang perawi daripada Hisham. Riwayat Ma'mar seperti yang kita baca, memang 3, tapi yang kena dengan pedang tu di pundak tu satu. Begitulah zahirnya. Tapi berdasarkan riwayat Abdullah bin Mubarak tidak begitu. Ketiga-tiganya adalah kesan tetakan adalah di pangkal tengkuknya, mana di pundaknya, bukan satu saja daripadanya. Jadi kita nak tarjih yang mana, atau apa cerita yang sebenarnya? Kita nak jamak ke, nak pakai kaedah jamak ke di sini, atau nak pakai kaedah tarjih? Itulah yang akan kita lihat dalam syarah akan datang, agak detail tu. Itu cara ulama hadis menyelesaikan hadis. Kalau nampak ada bertentangan ataupun tak sesuai ni,
ada pertentangan tentang, sedangkan benda tu benda yang sama, kesan tetapkan. Jadi apa cerita ni? Kedua-duanya sahih. Nak jamak, apa caranya? Berapa sebenarnya kesan tetapkan itu? 3 ke? Atau 4 ke? Atau 5? Jadi kita ni apabila belajar, kadang-kadang halus sangat benda-benda gini. Setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata apa perlu bincang benda-benda halus tu? Benda sudah lepas, tak ada guna, kata dia. Tak boleh. Orang-orang yang terlibat dengan ilmu tak boleh, dia mesti kena jelas. Kamu tak ada masa nak terlibat dengan ilmu, tak apalah, diam sajalah, buat kerja lain. Memang banyak lagi kerja, tapi kalau orang buat kerja ilmu ni tak sempat dah nak buat kerja lain. Dia kena tenggelam dalam kitab. Bila nak tenggelam dalam kitab tu, kena bincang benda-benda ni. Sebab ini kita nak rakamkan sejarah tu, sejarah yang cukup bermakna kepada umat Islam. Dia kena ni pada hari Badar. Badar ini paling masyhur ni. Peperangan tu, orang-orang yang terlibat di dalam peperangan itu, orang-orang yang terpilih. Itu sebab kita kena jelas semuanya. Jadi dia ni terlibat di dalam perang itulah, menyebabkan nama dia ni jadi harum. Dan di zaman kemudian, zaman pemerintah Sayyidina Umar, mereka diberikan habuan berbeza daripada orang lain, lebih daripada orang lain, orang yang terlibat dalam perang Badar. Jadi bagi kita nak perlu didik, perlu bincang secara terperinci di semua tempat. Begitulah cara yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dalam mereka mensyarah kitab-kitab besar seperti Bukhari. Kemudian dia kata, ada nota di situ, kata Urwah, dahulu, yakni semasa kecil, aku selalu memasukkan jari jemariku ke dalamnya. Dahulu tu bila? Dahulu tak jelas. Jadi bagaimana kita tahu tu buat dalam kurungan tu semasa kecil? Berdasarkan riwayat yang satu lagi. Dalam riwayat yang satu lagi, iaitu riwayat ini, riwayat 3975 tu, kuntu udkhilu asabi'i fi tilka ad-darabat al-'adu wa ana saghir. Jelas dia sebut situ. Jadi dahulu tu main-main dengan jari itu, masukkan jari, kadang-kadang kan jari dia kecil. Jadi oleh kerana kesan tetapkan itu kuatlah, dalam. Jadi sehingga walaupun sudah jadi parut pun dia boleh masuk jari jemari anak-anak main situ. Jadi semasa kecil, bukan setelah dia besar. Ini semasa kecil. Aku selalu memasukkan jari jemariku ke dalamnya. Kalau bahasa Melayu, ke dalamnya, gitulah. Tapi kalau dalam bahasa Arab lain. Di sini, la udkhilu asabi'i fiha. Kalau kita bahasa Melayu ni, fiha ke fihi ke, semuanya dalamnya. Fihinna ke nya. Tapi dia berbeza bahasa Arab. Kalau kita kata fiha, boleh jadi satu saja kesan. Jadi yang dimasukkan jari itu dalam satu belahan paruh tu saja. Sebab itu kita buat nota di bawah tu, cuba tengok nota 66. Berdasarkan riwayat Abi Dzar daripada Al-Kushmayhani, di sini tersebut fihinna, bukan fiha. Kalau fiha ada satu saja yang berubah itu. Tapi kalau fihinna, kesan tetapkan itu berubah semuanya. Terbelah. Boleh dimasukkan jari, anak-anak masuk jari buat main ni. Masuk sini, akak sini, masuk sini, begitu. Jadi maknanya kalau kita tengok kan, sahabat-sahabat ni yang terlibat dalam peperangan, ada yang terlibat dalam 19 peperangan bersama Nabi, semua dia masuk. Ada yang 17 misalnya, seperti dalam riwayat mula-mula kita baca dalam kitab Al-Maghazi ni, Zaid bin Arqam. Ada yang macam-macam lagi terlibat. Apabila pergi perang ni, dia tidak sajalah, mungkin sekali, bahkan setengah-setengah tu tentunya kena lah.
Jadi sahabat-sahabat ni banyak parut lah. Zaman itu tidak ada jahit-jahit ni, tak ada bahasa nak jahit-jahit parut-parut. Ada yang hudung tangannya, ada yang telinganya tak ada, ada yang parut mukanya asyaj, mukanya nampak jelas parut dia. Ada yang parut di sana sini rata tubuh dia, di merata tubuh ada parut, kerana berperang, berjihad di jalan Allah untuk mempertahankan Islam. Itu kan hakikatnya. Jadi fihinna di sini. Jadi ini berdasarkan perbezaan nuskah kitab Bukhari. Sebab kitab Bukhari ini ada banyak nuskahnya. Ini nuskah Abi Dzar daripada Kushmayhani, fihinna. Kalau kata fihinna tu dalam terjemahan Melayu tu di ke dalamnya juga. Tetapi nya tu mana banyak. Yang berlubang, yang terbelah tu banyak, bukan satu. Sebagaimana kalau kita kata fiha. Tapi kalau fiha tu pun dia boleh juga untuk banyak sebenarnya, cuma tak jelas. Boleh satu pun boleh, tapi kalau fihinna mesti banyak. Itu bezanya. Kata beliau, yani Urwah lagi, Urwah bin Az-Zubair, anak dia lah. Beliau, yakni Az-Zubair, terkena 2 tetakan pada hari Badar, dan satu lagi pada hari Yarmuk. Pada hari Badar, yakni peperangan Badar itu dia kena 2, dan pada hari Yarmuk kena 1. Ini bercanggah dengan riwayat yang satu lagi. Yang satu lagi itu bercanggah. Cuba kita tengok 67. Ketiga-tiga tetakan itu mengenai bahagian di antara pangkal tengkuk dan bahu Az-Zubair. Untuk perbandingan, lihat juga riwayat-riwayat seterusnya. Jadi kalau dalam riwayat ini dia kata yang kena di Yarmuk 2, yang kena di Badar 1. Sini berdasarkan riwayat ni yang kena di Badar 2, yang kena di Yarmuk 1. Sekali lagi ada percanggahan di antara 2 riwayat. Padahal kedua-dua riwayat itu diambil daripada Hisham, Hisham bin Urwah, daripada ayahnya Urwah. Jadi itu perang Badar, kemudian perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maknanya kita boleh tahu daripada sini sejarah hidup zaman Sayyidina Umar, dia hidup lagi, dia ada lagi buktinya, dia terlibat. Berdasarkan itulah cara kita nak tahu orang ini pada ketika itu dia ada lagi ke tidak, atau dia terlibat ke tidak. Kita tengok hadis macam ni, kita boleh tahu dia ada lagi pada masa itu, pada perang Yarmuk, dan dia terlibat secara langsung. Yarmuk adalah satu tempat yang terletak di antara Azri'ah dan Dimashq. Orang kita panggil Damsyik. Tak apalah, itu masalah orang kita panggil kan, dia sudah lupa nama tu, yang sebenarnya Dimashq. Di dalam peta hari ini, ia terletak di sebelah timur Jordan. Di situ pernah berlaku satu peperangan besar di antara orang-orang Islam dan Kristian. Peperangan berlaku pada tahun 15 Hijrah, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tentera Islam dipimpin oleh sahabat Nabi SAW yang terkenal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu panglima agung. Sementara tentera Kristian pula dipimpin oleh panglima mereka bernama Bahan atau Mahan. Dalam peperangan Yarmuk, seramai 70,000 orang tentera di pihak Kristian telah terbunuh. 70,000, ramai. Dan 40,000 yang lain pula tertawan. Seramai 4,000 orang di pihak tentera Islam juga terbunuh. Tapi 4,000 saja, tak ramai. Peperangan Yarmuk dihadiri oleh 100 orang sahabat yang telah ikut serta dalam peperangan Badar, termasuk salah seorangnya
ialah Az-Zubair bin Al-Awwam ini. Itulah cerita yang ringkas. Panjang lagi tu kena tengok sejarah Sayyidina Umar lah pula. Kena tengok zaman dia tu. Itu yang panjang. Ringkasnya begini. Jadi ringkasnya, kesimpulannya, kawasan itu kawasan orang-orang Kristian, di bawah taklukan mereka pada masa itu, di bawah kekuasaan Heraklu yang di zaman Rasulullah SAW. Sampai masa itu dia ada lagi. Setengah-setengah ulama kata Heraklu lain anak dia, tapi gelaran itu gelaran yang sama lah. Yang jelasnya kawasan itu kawasan mereka, di bawah taklukan mereka. Tentera mereka pun sangat ramai, jauh, tak berapa kali ganda, 10 kali ganda lebih ramai daripada orang Islam. Tapi hikmat Allah SWT nak berikan kemenangan kepada umat Islam, kepada sahabat-sahabat ini. Mereka kalah. Cuba tengok kan, inilah 70,000 orang Islam, 4,000. Ramai lah juga, tapi nak banding tu jauh. Kemudian yang tawan tu 40,000 yang lain. Orang Islam yang pergi semua sekalipun, tidak ada seramai itu. Mana hebat kita tengok orang Islam. Sekarang ini kalau kita pergi kan ke Jordan, ke Syria, ke mana, boleh tengok macam mana hebat kerajaan Rom tu. Dan benteng-benteng dia begitu kukuh. Kiranya mereka boleh bertahan dari situ lama, tapi tak boleh lawan sahabat. Ini yang luar biasa. Macam mana sahabat tu yang pergi berjalan kaki setengah-setengah, pergi naik kuda, naik unta daripada Madinah, begitu jauh pergi. Dalam perjalanan tu setengah-setengah tu pecah-pecah kaki, pergi. Macam mana dia boleh menguasai keadaan itu? Inilah luar biasa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka masih ramai lagi pada masa itu. Kalau dalam kita tengok dalam hadis kan disebut, orang tanya dalam hadis itu, adakah di kalangan kita yang begitu ada sahabat? Ada yang kata ada, seorang pun dia akan menang. Perjuangan itu akan menang. Sampai begitu sekali keberkatan para sahabat ini. Jadi dalam sejarahnya, bila ada sahabat menang, orang dicari, mana ada kau di kalangan kita? Kalau ada seorang tak apa dah. Sebab Nabi SAW kata akan menang. Memang begitu pun dalam sejarah. Ini kan ketika mereka begitu ramai. Kata Urwah seterusnya, Abdul Malik bin Marwan pernah bertanya kepadaku setelah Abdullah bin Az-Zubair terbunuh. Abdullah bin Az-Zubair ini anak kepada Az-Zubair, abang kepada Urwah. Ini cerita Urwah. Ini cerita tentang adik-adiknya. Selepas Abdullah bin Az-Zubair terbunuh, Urwah pernah pergi berjumpa dengan Abdul Malik bin Marwan. Sebab dia terbunuh di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan lah. Dia terbunuh sebab dia mendakwa lah. Dia mendakwa dia khalifah, dan dia menerima baiat orang ramai sebagai khalifah. Pada masa itu kerajaan Bani Umayyah sudah tegak dah, dan sudah kukuh di Syam. Abdul Malik bin Marwan ini sudah yang kelima dah daripada khalifah kelima dah daripada kerajaan Bani Umayyah. Abdullah bin Az-Zubair ni pergerakan dia sebenarnya bermula sebelum daripada itu, tapi tidak nyata sangat. Yang nyata di zaman Abdul Malik bin Marwan. Bagaimana pula Urwah ni boleh pergi bertemu dengan Abdul Malik? Adakah dia tidak rasa apa-apa? Inilah orang yang kira-kiranya yang yang menjadi sebab kepada terbunuhnya abang dia. Macam mana dia boleh pergi? Kita kata nampak mesra pula pergi, ada soal jawab, ada dialog macam itu. Kenapa? Ini politik. Politik suatu ketika tidak setuju, suatu ketika berada di pihak ini, pada ketika yang lain dia berada di pihak yang lain pula. Politik sifatnya memang macam itu daripada dulu lagi.
Cuma yang tidak berbezanya, kalau Abdullah bin Az-Zubair naik pun dia pakai Quran itu juga, hadis Nabi juga, hukum negaranya hukum Islam juga. Kalau Abdul Malik bin Marwan naik pun dia pakai yang sama juga. Cuma perbezaan pendapat. Kalau kita baca banyak dalam buku-buku sirah, sahabat-sahabat ni selalu mereka sebut pergerakan Ibnu Zubair ini sebagai fitnah Ibnu Zubair. Fitnah. Walaupun dia seorang sahabat, walaupun dia lebih apapun kita nak kata, tetapi ahli-ahli sejarah menyebutkan sebagai fitnah Ibnu Zubair. Fitnah itu sebagai isyarat kepada mereka tidak bersetuju dengan politik dia. Mereka lebih memihak kepada kerajaan Bani Umayyah ke, mungkin begitu. Atau fitnah tu maksudnya keadaan dengan sebab dia mendakwa dia jadi khalifah itu menyebabkan jadi huru hara, menyebabkan jadi bunuh-membunuh, peperangan berlaku sesama Islam. Itulah yang dimaksudkan dengan fitnah. Kedua-duanya boleh jadi, boleh jadi. Tetapi yang saya tengok di dalam kitab Itmamul Wafa an Khilafatil Khulafa, Itmamul Wafa tu kitab sirah sahabat yang 4 tu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itmamul Wafa, dalam tu dia sebut tidak ada seorang pun sahabat yang memihak ataupun menyebelahi Abdullah bin Az-Zubair. Kalau kita nak mengambil kira yang itu, maknanya boleh jadilah bagi orang yang kata kerajaan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan lebih kuat sebab mereka disokong oleh ramai lagi sahabat, masih ada lagi pada masa itu. Tapi di sebelah Ibnu Zubair ni tak ada. Sebab itulah disebutkan fitnah Ibnu Zubair. Itu salah satu sebab yang disebutkan oleh ahli-ahli sirah. Sebab sahabat tak ada memihak padanya. Kita kata Urwah, pada masa itu dia memang menyebelahi abang dia, Abdullah bin Az-Zubair. Sama juga dengan Mus'ab bin Az-Zubair yang menjadi gubernur bagi pihak Abdullah bin Az-Zubair di sebelah Iraq. Dia terbunuh dalam pertempuran dengan pihak satu lagi. Tapi semua mereka ini, Urwah ke ataupun Mus'ab ke, mereka semua bukan sahabat. Bukan sahabat. Jadi berdasarkan Syekh Khudari Bik dalam kitab Itmamul Wafa tu, dia kata tak ada sahabat menyebelahi mereka. Jadi ini mengikut pandangan setengah ramai juga ulama, mereka mengatakan ini boleh jadi sebagai penentu juga ataupun penyokong di pihak Bani Umayyah. Bagaimanapun kehendak dia, kelayakan dia, tapi tindakan dia itu telah menyebabkan ramai orang Islam terkorban. Apa pun kita nak kata di zaman berlaku ni, pada masa ni Kaabah kena minjanik, roboh sebahagian ni, kerana ni lah, sebab dia berlindung di situ. Sebab dia berlindung di situ, di Kaabah, Abdullah bin Az-Zubair. Akhirnya apabila dia sudah banyak menerima kekalahan di lain-lain tempat, dia pergi di situ. Dan dia nak buat dalam rancangan dia nak kembalikan Darul Khilafah, ibu negara Islam tu, ke Madinah. Dia banyak maksud, dia bagus, dia sahabat, tapi tidak berjaya, sehingga berlaku peperangan yang dahsyat begitu. Dan yang menjadi ketua tentera di pihak kerajaan Bani Umayyahnya pada ketika itu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj lah yang telah bawa bala tentera ni mengalahkan tentera Abdullah bin Az-Zubair pada masa itu dan menyebabkan beliau terbunuh. Itu sebab, salah satu sebab kenapa Hajjaj ini difitnah, Hajjaj ini dibenci orang, sebab dia telah membunuh seorang sahabat kira-kira. Tapi apa nak dibuat pada masa itu, kalau berlaku siapa pun dia akan berlaku macam ni ya? Di pihak Abdullah bin Az-Zubair pun dia pun bertindak begitu juga. Itulah yang dikatakan fitnah. Dia pun bertindak membunuh juga pihak lawan, sebagaimana pihak lawan pun bertindak begitu juga terhadap dia. Itulah yang dikatakan fitnah, yang Nabi SAW dalam beberapa hadisnya sudah ada isyarat bahawa fitnah-fitnah itu tidak jauh masanya daripada zaman Rasulullah SAW. Kemudian di antara keluarga Abdullah bin Az-Zubair
dan adik-beradik dia, anak-anak cucu dia, dengan keluarga Abdul Malik bin Marwan dan kerajaan Bani Umayyah selepas itu elok pun. Mereka ada hubungan persemendaan pula selepas itu. Saya rasa dalam masalah ini Urwah ni nampak baik. Dan kalau tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, dia selalu berjumpa terima baik Abdul Malik bin Marwan. Walaupun Abdul Malik bin Marwan memang orang yang menjadi sebab kepada terbunuhnya saudara dia. Boleh jadi dia fikir Abdul Malik bin Marwan lebih tepat, lebih benar, berada di atas kebenaran, ataupun dia tak mahu dah meneruskan perbalahan, permusuhan sehingga menumpahkan lagi darah umat Islam. Boleh jadi dia ambil sikap itu, sebagaimana yang berlaku kepada Ali Zainal Abidin misalnya, iaitu anak kepada Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin. Ini berlaku zaman Yazid kan, Sayyidina Husain terbunuh di Karbala, tetapi Ali Zainal Abidin tetap setia taat kepada Yazid. Dan orang ajak dia, orang hasut dia, macam-macam buat, nak suruh dia tu memberontak terhadap Yazid. Dia tak mahu. Bahkan dia tetap setia. Dia tulis surat kepada Yazid bahawa dia tidak terlibat dalam apa-apa apa-apa permusuhan dengan Yazid, tak ada terlibat apa. Jadi sehingga Yazid, apabila ini sejarah lah, apabila orang kepuh keluarga ini Ali Zainal Abidin ini, mereka selamatkan Ali Zainal Abidin, bawa keluar dengan selamat, dan dia tak ada terlibat dalam mana-mana pemberontakan langsung selepas itu. Agaknya macam ni lah, macam Urwah bin Az-Zubair. Dia sudah tengok tak ada guna, yang berlakunya tumpah darah sesama Islam, bunuh-membunuh sesama Islam. Akhirnya dia terlibat lebih banyak Urwah sebagai guru, sebagai ahli ilmu. Sebab itu kita tengok banyak sangat riwayat dia, banyak riwayat dia. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Az-Zubair seorang yang mempunyai cita-cita yang nak menegakkan sunnah itu. Banyak yang sudah berubah, dia nak ubah semula, macam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kan Darul Khilafah ataupun ibu negara Islam ni, bila di zaman Sayyidina Ali dah yang mula-mula bawa ke lain ibu negara tu. Macam sekarang dah ibu negara ni mula di sini, mula Malaysia di Singapura misalnya, kemudian Kuala Lumpur, atau di satu tempat tu Karachi misalnya di Pakistan, kemudian jadi Islamabad. Biasa dah berlaku di mana-mana pun begitu. Jadi ini pun begitu, dia buat pindah ke Kufah, itu Darul Khilafah dia. Bila kerajaan Bani Umayyah naik, mereka jadikan Darul Khilafah, ibu negara Islamnya, di Dimashq, Syria. Begitulah Abdullah bin Az-Zubair, dia nak kembalikan ke Madinah. Itu cita-cita dia, salah satu maksud dia. Itu tercatat dalam sejarah. Jadi maksud dia tu bagus. Sebab Abdullah bin Salam, bila Sayyidina Ali nak tukar ibu negara ni ke Kufah, dia nasihat banyak. Dia kata jangan buat macam tu. Dia nasihat Sayyidina Ali, jangan buat macam tu. Kalau kamu buat macam ni, ia tak akan kembali dah ke tempat asal sampai bila-bila. Kata-kata Abdullah bin Salam, sahabat Nabi SAW yang dahulunya adalah Padri Yahudi itu, menjadi kenyataan sampai sekarang. Tak ada Madinah menjadi ibu negara. Tapi Abdullah bin Az-Zubair pernah nak buat, dia nak kembalikan situ, tak jadi. Tengok sekarang ni kerajaan Arab Saudi, dia yang menguasai itu kan, Arab Saudi itu, Madinah pun di bawah dia lah ke. Adakah dia buat ibu negara di Madinah? Tak ada. Jadi betul Abdullah bin Salam tu kata, tak kira lah apa sebab, alasan dia, munasabah apa pun, tak kira lah. Kenyataannya tidak, tak kembali dah ke situ. Baik, Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah kelima Bani Umayyah. Dilahirkan pada tahun 26 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 86 Hijrah. Mulai memegang jawatan khalifah sepeninggalan ayandanya pada tahun 65 Hijrah. Beliau membesar di Madinah
dan terkenal sebagai seorang faqih yang luas ilmunya, dan terkenal juga sebagai seorang yang suka beribadah. Abdul Malik bin Marwan adalah seorang khalifah yang bijaksana dan berpandangan jauh. Yang orang sebut sebagai kerajaan Bani Umayyah ataupun Umayyah, yang sebut itu pada hakikatnya sebenarnya daripada keturunan ni lebih ramai nak banding dengan keturunan Muawiyah. Sebab Muawiyah dia lepas tu Yazid, lepas Yazid anak Yazid namanya Muawiyah juga, Muawiyah yang kedua. Tapi Muawiyah ni dia tak suka politik, dia tak mahu. Sekejap je, berapa bulan dia pegang jawatan tu, letak jawatan, dia tak mahu. Dia ahli ibadat, Muawiyah yang kedua. Lepas tu dia ambil alih oleh Marwan bin Al-Hakam. Yang ramai-ramai lagi tu kerajaan Bani Umayyah, khalifah-khalifah daripada keturunan Marwan, bukan daripada keturunan Muawiyah. Muawiyah setakat itu ya. Sebenarnya yang lama dia sendiri, yang lain tu tak lama, sekejap. Yazid pun kalau Muawiyah tu 2 bulan, sekitar tu saja. Lepas tu dia letak jawatan. Yang ramainya ni anak-anak dan cucu Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan. Marwan itulah Marwan bin Al-Hakam. Marwan itu siapa? Marwan itu adalah menantu kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu kepada dia. Oleh kerana orang dibenci kepada kerajaan Bani Umayyah, Marwan pun jadi sasaran. Mereka kata Marwan dia zalim gitu-gini. Sebenarnya tak betul. Marwan itu orang baik. Cuma zaman dia, zaman yang ada pergolakan, itulah biasalah. Dan kalau kita tengok Imam Malik, dia ambil fatwa pendapat Marwan, masukkan di dalam Muwatta Imam Malik. Mana Imam Malik percaya kepada dia. Dia tu ahli ilmu hebat. Imam Malik pun pakai yang dia. Jadi tak benar orang kata Marwan ini jahat, zalim. Kalau begitu, kenapa Imam Malik masukkan pendapat dia, riwayat dia di dalam kitab Muwatta itu? Mestilah dia anggap ni seorang yang adil. Kalau orang jahat tidak adil, yang adil ni yang baik lah. Abdullah bin Az-Zubair pula. Abdullah bin Az-Zubair dilahirkan pada tahun 1 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 73 Hijrah. Beliau merupakan anak muhajirin yang mula-mula sekali dilahirkan selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bahkan kelahiran dia itu dalam perjalanan ibunya menuju ke Madinah. Dekat dah nak sampai, lahir di situ. Anak muhajirin yang mula-mula sekali lahir selepas Rasulullah berhijrah, inilah Abdullah bin Az-Zubair. Dan Nabi SAW mentahnikkannya, tahnik dengan Rasulullah sendiri. Tahnik, yakni Rasulullah SAW kunyah buah tamar itu dan dia suap masuk ke mulut Abdullah bin Az-Zubair. Jadi itu sebab bila Abdullah bin Az-Zubair ni terbunuh, ramai orang yang sedih, tak suka. Sebab apa? Dia ingat ni sejarah ni, orang macam ni berlaku. Tapi yalah, itulah orang yang terlibat dalam politik ni, memang itulah nasib dia. Kalau ketika aman tu tak apalah, kalau tidak, dialah yang mula-mula nak kena bunuh. Memang dalam sejarah mana pun gitu. Kita serah sajalah kepada Allah. Apa maksudnya dengan bersangka baik terhadap semua pihak itu? Serah kepada Allah. Tapi bagaimanapun yang jelasnya, kalau siapa pun yang naik, yang dia pakainya adalah hukum Islam, tetap hukum Islam. Tidak seperti sekarang di mana-mana pun kan, nama saja. Pada ketika itu tak ada lagi hukum ataupun undang-undang orang kafir, tak ada. Yang dipakai semua Islam itu sama dari sudut itu. Abdullah bin
Az-Zubair dibayarkan sebagai khalifah pada tahun 64 Hijrah di zaman pemerintahan Marwan bin Al-Hakam. Zaman pemerintahan itu mana dia sudah ada dah benih ni pemberontakan. Marwan bin Al-Hakam sudah naik dah, padahal sudah naik di timur. Dia menerima bayar. Selepas kematian Khalifah Yazid bin Muawiyah, walaupun Abdullah bin Az-Zubair terbilang antara sahabat kecil, ini kita panggil sahabat kecil, namun beliau terkenal sebagai salah seorang ahli ilmu, pemberani dan ahli ibadah. Terkenal dengan sifat-sifat itu. Beliau terbunuh dalam serangan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ke atas Mekah pada bulan Jumadal Ula tahun 73 Hijrah di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Marwan mati, selepas itu Abdul Malik bin Marwan naik. Zaman itu berlaku peperangan ini. Setelah mengalahkan Abdullah bin Az-Zubair dan pengikut-pengikutnya di Mekah, Al-Hajjaj merampas apa-apa yang ada pada Ibnu Zubair. Termasuklah dalam barang-barang yang dirampas itu pedang Az-Zubair yang diwarisi anaknya Abdullah bin Az-Zubair. Lalu dihantarnya pedang itu kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berada di Syam. Itu cerita. Cerita yang ada dalam sebut dalam hadis ni. Dia kata, dia tanya Urwah, kamu kenal ke pedang Zubair? Dia kata kenal. Pedang Zubair tu macam mana sampai ke dia? Inilah cerita. Dia kata, kamu kenal ke pedang Az-Zubair? Aku menjawab, yang dikata Urwah, ya. Tanya beliau lagi, apa tandanya? Kamu kenal? Kamu kenal macam mana? Apa tandanya? Aku menjawab, ia telah sumbing kerana digunakan pada hari Badar. Jadi pedang itu ada sumbing. Kalau tengok dia kenal. Sebab dia berdasarkan riwayat yang satu lagi kan, pedang dia tu dihiasi dengan perak, tempat pemegang dia, ulu dia tu dihiasi dengan perak. Anak kiranya kalau dia tengok dia kenal. Dia pun tahu berapa banyak barang-barang Abdullah bin Az-Zubair itu dirampas oleh pihak tentera Hajjaj dan dihantarkan kepada khalifah pada masa itu. Dia pun tahu. Kata Abdul Malik, benar katamu. Betul lah, kalau kamu kata betul lah. Ia sumbing pada beberapa tempat kerana banyak menetap tentera musuh. Bihinna fululun min qira'il kataibi. Itu kata dia. Betul lah, ada beberapa tempat. Kemudian itu ada nota di situ. Kata-kata Abdul Malik bahawa bihinna fululun min qira'il kataibi, ia sumbing pada beberapa tempat kerana banyak menetap tentera musuh atau kerana banyak digunakan dalam peperangan. Sebenarnya merupakan bahagian kedua. Bahagian kedua daripada satu rangkap syair yang diungkapkan oleh penyair Arab jahiliyah terkenal, An-Nabirah Al-Dhubiyani. Dipanggil syatar, syatar yang kedua. Syatar yang pertama, syatar yang kedua. Bahagian rangkap syair itu, begitulah dalam istilah. Ini bahagian yang kedua. Dia petik. Dia petik. Dia petik bahagian yang keluar daripada satu rangkap syair yang diungkapkan oleh An-Nabirah Al-Dhubiyani. Dalam istilah ilmu badi', ini ilmu badi' satu bahagian daripada ilmu balaghah, petikan seperti ini dipanggil iqtibas. Mana dia petik sikit. Bukan sebenarnya semua orang tahu bila dengar. Memang cara dia sebut
bihinna fululun min qira'il kataibi. Cara dia sebut tu pun cara syair. Jadi orang tahu dia petik, dia bukan ucapan dia sendiri. Di bawah ini dikemukakan syair An-Nabighah Az-Zubyani berkenaan selengkapnya. Wala 'aiba fihim ghaira anna suyufahum wala 'aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataibi. Itu syair sepenuhnya. Tidak ada apa-apa cacat celah pada mereka. Cuma pedang-pedang mereka saja sumbing pada beberapa tempat kerana banyak digunakan dalam peperangan. Jadi ini orang panggil iktibas. Kepada yang belajar tu dia sudah ada iktibas tu macam mana. Tiba-tiba dalam percakapan biasa ni kita petik orang-orang yang tahu kan. Dia kata ini petikan daripada orang ni. Dia tahu. Kepada orang yang tidak tahu, tak tahulah. Kepada orang-orang yang biasa dengan sastra Arab ni, dia tahu ini perkataan orang tu, dia petik. Jadi petikan-petikan seperti ini kadang-kadang dia mengindahkan, menyerikan percakapan itu. Sebab yang dipetik itu tentulah sesuatu yang istimewa. Ada kelebihan dia, ada keindahan bahasa dia. Sebab itu ungkapan penyair, bukan ungkapan orang biasa. Bukan ungkapan orang biasa. Bila dia petik tu, dia semacam kekuatan ada, semacam keindahan ada. Dan dia maksud nak puji tu, bukan maksud nak keji. Bila dia sebut ada beberapa tempat sumbing tu kerana banyak digunakan dalam peperangan, maknanya nak menyatakan kelebihan. Dari satu segi ini perbahasan ilmu balaghah. Satu, kita kena jelas dulu iktibas. Iktibas tu penting. Macam sekarang nak kita kata kawan kita tu selalu langgar undang-undang jalan raya, tiba-tiba dia dapat saman. Dia dapat saman kerana melanggar misalnya traffic light, sekian-sekian kena bayar. Kita pun kata iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, misalnya. Kita petik ayat Quran itu. Sebab itulah jangan berani-berani sangat. Kita kata dulu. Lepas tu kita pun kata iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bacalah suratmu itu, kitabmu itu. Hari ini cukup kau sendiri yang menjadi penghitungnya. Padahal itu ayat Quran kan kita petik. Kita petik jadi kuat lah. Jadi indahlah percakapan kita tu. Itu contohnya. Itu dipanggil iktibas lah. Iktibas ni boleh jadi daripada Quran, daripada hadis, daripada syair-syair. Sebab bahasa-bahasa tu cantik. Itu dikatakan iktibas. Jadi Abdul Malik bin Marwan ni kita nampak lah, orang yang pandai. Kalau tak pandai mana boleh dia kata macam tu. Misalnya kita tadi dia apa ni, dia berleter lah kepada anak dia. Tiba-tiba dalam leteran dia tu dia kata iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Mana pandai tu kita tahu dia pandai. Dia ingat Quran, dia tahu cara nak selit di mana ayat Quran itu, dia tahu. Kita boleh baca di mana ni orang pandai. Abdul Malik bin Marwan, sebab dia boleh petik penyair, dia boleh petik ayat Quran. Patutlah khalifah kan, bukan sebarangan orang. Jadi dari satu segi kalau kita perhatikan, dia sebut sumbing pada pedang ni satu keaiban, satu kekurangan dan kecacatan. Kalau pedang itu tidak cacat, dia tak ada, dia betul-betul tajam, mata dia tu tak ada sumbing. Dari satu segi sebut sumbing itu dia macam menyebut kecacatan, tetapi di sebalik sebut kecacatan itu sebenarnya dia nak memuji, mengangkat orang itu, mengangkat Az-Zubair bin Al-Awwam. Inilah orang panggil ta'kidul madhi bima yushbihu dzam. Ini satu lagi istilah ilmu balaghah, ta'kidul madhi bima yushbihu dzam.
Di dalam syair An-Nabirah ini juga terdapat satu bentuk seni ilmu balaghah yang dikenali sebagai ta'kidul madhi bima yushbihu dham, atau puji dalam bentuk cela. Puji dalam bentuk cela ni dia lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi daripada puji biasa. Misalnya dia katakan, tidak ada apa-apa cacat cela pada mereka. Cuma bila dia kata cuma tu, macam dia nak sebut kecacatan dia, yang lain-lain tak ada, ini saja ada. Apa? Kita ingatkan dia nak sebut yang kurang, rupanya yang itu pun bukan kurang, lebih. Sebab itu menunjukkan kehandalan dan keberanian dia. Barulah pedang tu jadi sumbing, sebab dia banyak guna. Bukan macam kita simpan saja keris di rumah ataupun pedang tu mana nak sumbing. Jadi dari satu segi nampak macam cela, keji, menyatakan keaiban, tapi di pihak yang lain sebenarnya dia nak puji. Ini puji dalam bentuk cela. Ada juga kadang-kadang cela dalam bentuk puji, ada juga. Ini semua termasuk dalam ilmu balaghah. Jadi Abdul Malik tu dia pandai. Sebenarnya dia nak puji. Jangan kita kata dia nak keji. Tidak, dia nak puji tu. Kemudian Abdul Malik mengembalikan pedang itu kepada Urwah. Kata Hisham, kami mentaksirkan harganya 3,000 dirham. Mana kemudiannya jadi mahal lah. Jadi mahal pedang itu. Ya, pedang ni kadang-kadang yang bersejarah, yang ada sejarah-sejarah, ada latar belakang yang hebat-hebat tu, dia jadi naik juga. Naik macam benda-benda lain juga. Macam benda-benda lain juga. Makin lama makin naik harga dia, bukan kerana dia tu semakin baru, tidak. Semakin lama tapi dia ada kenangan-kenangan. Harganya 3,000 dirham. Ia diambil, dibeli oleh salah seorang daripada kami. Itu kata Hisham. Salah seorang daripada kami. Maksud kata Hisham ialah setelah Urwah meninggal dunia, pedang itu ditaksirkan berharga 3,000 dirham. Maksud kata beliau, ia diambil, yang dibeli oleh salah seorang daripada kami pula, ialah ia dibeli oleh Uthman bin Urwah bin Az-Zubair. Adik-adik dia lah, adik-adik Hisham tu. Uthman sebenarnya adalah adik Hisham sendiri, tetapi beliau meninggal dunia sebelum Hisham. Dia adik tapi dia meninggal dunia sebelum Hisham. Uthman adalah seorang perawi alim dan fiqh. Bukhari dan Muslim ada beriwayatkan hadis beliau di dalam kitab sahih masing-masing. Jadi Uthman yang beli tadi tu, orangnya siapa? Orang yang hebat, ahli ilmu. Jadi salah seorang daripada kami itu, maksudnya adik-adik dia, suka sangat aku. Kalau dahulu akulah yang mengambil. Jadi dia macam kesal lah. Kenapa dia tak ambil? Kalau dia ambil, suka sangat. Itu dia mengeluh lah. Mengeluh. Kenapa dia tidak beli dulu? Mungkin pada ketika itu dia tak ada duit ke ataupun apa, macam-macam lah. Boleh jadi. Itu ceritanya, cerita pedang Az-Zubair. Dan pedang itu kenapa jadi sumbing? Kerana dia terlibat dalam banyak peperangan di zaman Nabi SAW. Salah satu penglibatan dianya ialah dalam perang Badar. Sebab itulah ni cerita ni masuk di bawah ni peperangan ini. Sebab ada cerita pedang, ada cerita Zubair itu terlibat dalam perang Badar. Tapi sebenarnya kalau nak kira, ini hadis ini dia terletak di bawah tajuk Bab Qatli Abi Jahlin. Dulu dalam nota sebelum ini, bab pembunuhan Abu Jahal. Kalau kita nak kira berdasarkan tajuk itu, kita sudah bincang dah. Nombor berapa saya tak bawa itu, nota tu, tengok semula. Kita sudah bincang di situ. Dalam setengah-setengah nuskha Bukharinya, tajuknya begitu saja. Bab Qatli Abi Jahlin. Ini bab pembunuhan Abu Jahal. Kalau nak kira berdasarkan itu, nuskha itu tak sesuai ni mana ada cerita pembunuhan Abu Jahal? Hadis ni, cerita ni cerita Zubair.
paling tinggi pun dia terlibat dalam peperangan Badar. Abu Jahal tu mati dalam perang Badar lah. Tapi tak ada kena-mengena, tak ada sebut langsung Abu Jahal. Pedang itu ke yang digunakan untuk bunuh Abu Jahal, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Yang terlibat dalam pembunuhan Abu Jahal orang lain, beberapa ramai seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini. Tapi Zubair tak ada sebut terlibat. Kenapa? Hadis ini Imam Bukhari letakkan di bawah tajuk itu. Sebab kalau kita kira tajuk lain, isinya, kandungan di bawah tu kita benda lain, tak sesuai tu kan. Dengan sebab itu, sebelum ni kita sudah bincangkan bahawa mengikut Al-Aini dalam nuskhah Sahih Bukhari yang lain, dia kata ada tambahan di situ dalam tajuk. Bukan setakat itu saja tajuk, bukan bab qatli Abi Jahlin sahaja, tetapi dia ada satu lagi perkataan, wa ghairihi. Bab qatli Abi Jahlin wa ghairihi. Kita sudah bincangkan tajuk itu, bab pembunuhan Abu Jahal dan selainnya. Nya tu selain Abu Jahal. Kalau kita kata nya tu balik kepada Abu Jahal pun tak sesuai juga. Mana ada pembunuhan sesiapa di sini? Yalah, kalau kita kata sumbing pedang itu mungkin kerana bunuh, tapi tak jelas. Apa kena mengena dengan pembunuhan orang lain? Tak ada. Sumbing kerana apa ni, mungkin kena pedang tu, pedang orang lain musuh, mungkin kerana itu tak jelas. Tapi kita sudah bincangkan dulu, wa ghairihi itu kalau kita itu dhamir itu kita kembalikan kepada qatli baru selesai. Jangan dikembalikan dhamir itu kepada Abu Jahal. Jangan dikembalikan dhamir itu kepada Abu Jahal. Kepada orang yang belajar bahasa Arab, dia faham lah. Kata dhamir dia kembali, mana marji' dia, tempat kembalinya, faham. Kepada yang tidak belajar tu mungkin susah sikit. Tapi beginilah, kalau kita kata Zaid pulang ke rumahnya, nya tu siapa? Rumah dia lah, rumah Zaid lah. Jadi dhamir tu balik kepada dia. Tapi kalau cerita tu ada lagi sebelum pada tu, ke rumahnya tu mungkin rumah orang lain, bukan rumah dia sendiri, nya tu. Jadi kita kena pastikan nya tu nak kembali ke mana. Kalau kita kembalikan kepada Abu Jahal, maka hadis ini tidak ada kena-mengena, tak sesuai juga masuk di bawah tajuk. Itulah sebab ulama-ulama, pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari ini, ada di antara mereka mengatakan hi itu sepatutnya wa ghairihi tidak dikembalikan kepada Abu Jahal, tetapi dikembalikan kepada qatli. Sebab kalau kembali ke situ, maksudnya ini bab pembunuhan Abu Jahal dan selainnya, selain pembunuhan Abu Jahal, cerita lain lah, cerita lain selain daripada cerita pembunuhan Abu Jahal. Jadi ini boleh masuk sesuai. Kadang-kadang kita tengok dalam Nuskhah Bukhari yang biasa ada tu, tidak semestinya yang itu lebih baik, terbaik untuk menampung semua hadis-hadis yang berada di bawahnya. Dengan sebab itu ulama, tapi dia kadang-kadang dia guna yang masyhur lah, yang masyhur. Cuma bila dia syarah dia sebut ini nampaknya hadis ni tak sesuai masuk bawah tajuk ni. Tapi kita dapati ada dalam setengah-setengah nuskhah ni tambahan begini-begini. Kalau yang itu kita pakai begini, dia banyak lah perbincangan. Sebab apa jadi macam ni? Sebab nuskhah-nuskhah ni seperti yang saya telah sebutkan sebelum ini, zaman dahulu dia tidak ada mesin cetak. Orang nak buku, seseorang pengarang, dia pergi salin lah. Dia pergi salin. Guru tu bagi salin kepada anak murid dia, beberapa orang salin. Daripada anak murid tu, dia bagi pula kepada orang lain, salin lah. Pada masa tu dia ada panggil nusakh, penyalin. Kerja dia penyalin buku. Dia cari duit dengan cara menyalin buku. Sebab dia tak, bukan macam sekarang ni ada mesin cetak, ada photostat, ada macam-macam, ada. Jadi dengan cara itulah. Yang ni yang belajar ni, salin ni, satu ketika dia bawa baliklah ke negeri dia, jauh-jauh pergi tu. Kemudian yang lain pula mari belajar pada tahun lain pula. Boleh jadi seseorang pengarang tu macam Imam Bukhari misalnya, dia ada buat tambahan, tokok tambah di sana sini, dahulukan kemudian kan, biasalah pengarang macam tu. Dia rasa ini kurang sesuai sini, tukar. Dia ada buat tambahan di sana sini, tokok tambah tu ada. Yang kemudian disalin
Dia bawa ke negeri dia, orang negeri dia salin dia tu. Jadi nampak berbeza dengan yang dulu. Itu sebab jadi berbeza nuskah. Yang pentingnya nuskah itu adalah nuskah yang muktabar. Yang muktabar. Orang-orang tu yang menyalin itu perawi-perawi, misalnya kata tadi riwayat Abi Zar daripada Kushmayhani. Kushmayhani siapa? Abu Zar tu siapa? Orang yang amanah kau boleh pakai kau. Itu yang kita kena selidiki, kena tengok. Sebenarnya Bukhari tu banyak nuskah dia. Muwatta Imam Malik pun begitu juga, banyak nuskah dia. Sebab itu satu muwatta ke satu muwatta yang lain tu kan, terutama muwatta lagi jauh beza. Kalau Bukhari ni sikit-sikit gitu, muwatta lagi jauh. Dia ada kurang. Ini muwatta Imam Muhammad sedikit dah, tak banyak. Kurang lagi daripada muwatta Imam Malik yang masyhur tu tersebar. Kalau muwatta Mus'ab Abdullah bin Maslamah lain pula, ada yang lebih tebal daripada muwatta, tambah beberapa ribu lagi hadis. Kenapa berlaku ini? Sebab itu, sebab tadilah. Sebab orang ni dia salin kemudian. Berapa banyak kita yang buat kerja menulis ni, kita tahu ini yang kita hapuskan semua, delete, tak jadi dah. Tak jadi dah. Yang dulu, yang pakai dulu jadi. Yang kemudian tak ada dulu. Kenapa tak ada? Memang Tuhan dia sendiri yang hapuskan, yang tak mahu. Boleh berlaku benda-benda macam tu. Ini tak boleh kita kata orang tokok tambah, orang baiki, tak boleh. Yang penting yang kita tahu ni daripada anak-anak murid yang amanah. Dan kalau kita belajar, kalau nak tahu misalnya benda-benda macam ni, misalnya kita kena tengok Al-Hadiyus Sari misalnya, muqaddimah pada Fathul Bari Hafiz Ibn Hajar, ataupun muqaddimah Lami'ud Darari yang dibuat oleh Syekh Zakaria untuk Lami'ud Darari. Dan dari situ dia sebutlah ada berapa banyak nuskah ni pergi ke mana, siapa dia perawi-perawi, dia sebut. Di situ dia kita boleh tahu. Jadi bila kita tengok syarah-syarah lama macam Qastallani apa semua tu, dia kata berdasarkan nuskah Abu Dzar kita faham terus. Abu Dzar dia ambil daripada siapa, orang ni ambil daripada siapa, gitu. Bukan dari segi terima hadis tu sanad tu suku, itu lain. Terima nuskah. Jadi sekarang ni nuskah tu di mana yang asalnya tak tahu. Yang adanya berselerak dalam kitab Fathul Bari Hafiz Ibn Hajar, dalam kitab Qastallani dan lain-lain, mereka sebut semua dalam nuskah ni je. Di situ kita tahu. Misalnya tadi dalam nuskah ni fihinna, bukan fiha. Jadi fiha tu nuskah lain. Kena tengok pula dari segi maknanya, boleh masuk ke tidak, ini pasti memberi makna satu ke tidak. Ada kemungkinan fiha, ada kemungkinan banyak, ada kemungkinan satu. Tapi kalau fihin tidak ada kemungkinan satu, dia mesti banyak. Maksudnya paruh tu. Begitulah beza. Baik, cuba kita tengok. Itulah yang saya tulis pada buku surat 54 nota 73 ya. Nota 73, kesesuaian hadis ini dengan bab 8 di atas, yaitu bab qatli Abi Jahal. Jelas sekali jika diambil kira tambahan perkataan wa ghairihi yang terdapat di dalam setengah nuskah Sahih Bukhari, seperti kata Hafiz Al-Aini, yaitu pengarang kitab Umdatul Qari, syarah Bukhari yang masyhur. Tanpa adanya tambahan itu, anda tidak akan nampak apa-apa kesesuaian di antara hadis ini dengan tajuk bab berkenaan. Untuk lebih jelas, lihat kembali nota 44 nota 44 yang lalu. Yang lalu kata Urwah, fihi fallatun fullaha yauma badrin. Di dalam hadis di atas jelas menunjukkan penyertaan Az-Zubair dalam peperangan Badar. Di situ letak Imam Bukhari ini, dia kalau ada sedikit je perkataan itu. Misalnya fihi fallatun fullaha yauma badrin. Yauma badrin maknanya Zubair guna pedang itu sehingga jadi sumbing dalam perang Badar. Ada satu tempat sumbing itu kerana sumbing dalam peperangan Badar. Tapi bukan dalam peperangan Badar saja, ada beberapa tempat. Yang lain-lain itu mungkin dalam peristiwa lain, peristiwa perang yang lain. Jadi itu sudah cukup untuk Bukhari masukkan
hadis ini di bawah peperangan Badar yang besar. Hadis ini masih lagi di bawah tu, sebab Abu Jahal terbunuh itu pun dalam perangan Badar, dalam perang Badar juga. Jadi ini masih lagi ada kena-mengena dengan perang Badar. Bab qatli Abi Jahal itu tajuk kecil. Tajuk besarnya yang tersebut sebelum itu. Semuanya ada kena-mengena dengan perang Badar. Hadis seterusnya 3974, Farwah. Ini Farwah bin Abil Maghra Al-Kindi Al-Kufi meriwayatkan kepada kami, katanya Ali bin Mushir meriwayatkan kepada kami daripada Hisham, daripada ayahnya Urwah, katanya pedang Az-Zubair bin Al-Awwam dihiasi dengan perak. Dihiasi dengan perak di bahagian mana? Biasanya hias-hias ni bahagian hulu dia, tempat pemegang dia. Di situlah hias. Jadi pedang boleh juga dihiasi, tidak salah. Kita nak menghias senjata, tidak salah. Kira-kiranya bila digunakan oleh Az-Zubair dan dia sempat dengan Nabi SAW, kira-kiranya Rasulullah SAW tahu. Kalau Rasulullah tahu, dia tak langat. Maknanya boleh, haruslah. Tidak kata perhiasan ni pada pakaian, perhiasan saja. Jadi pedang-pedang ni nak bunuh orang kan? Bukan perhiasan kita kata, tapi boleh juga kita letakkan perhiasan di situ. Boleh, tidak salah. Dihiasi dengan fiddah, yakni perak. Kata Hisham, pedang Urwah dihiasi dengan perak, yang dihiasi dengan perak juga. Sama ada pedang lain atau pedang itu juga. Pedang itu juga. Kalau kita tengok riwayat tadi, selepas Urwah mati, pedang itu dibeli oleh orang lain. Yang Hisham kata dia kesal, kenapa dia tidak beli, kalaulah dia yang beli. Jadi dibeli oleh saudara dia. Ya itulah. Jadi kira-kiranya pedang Urwah dihiasi dengan perak, maksudnya pedang yang sama. Pedang yang sama. Pedang yang sama. Jadi pedang Urwah ni kan, bila dia pergi berjumpa dengan Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bagi kepada dia. Jadi pedang tu duduk dengan dia. Anak dia kata pedang dia tu dihiasi dengan perak. Adakah pedang lain? Mungkin. Atau pedang itu, pedang Az-Zubair itu, mungkin juga. Jadi di sini nak ceritanya, bagi Imam Bukhari, dia menganggap pedang itu adalah pedang Az-Zubair juga. Sebab ini ada kena-mengena dengan Badar. Kalau pedang Urwah sendiri, dia buat kemudian dan dia hiasi dengan perak seperti yang dilakukan oleh ayah dia, itu tak ada kena-mengena dengan Badar. Nampak? Itu cara Bukhari dia halus. Kenapa dia sebut ini? Pedang Zubair bin Awwam dihiasi dengan perak. Tak apalah, pedang tu dia sempat, memang dia masuk pun dalam perang Badar. Tapi pedang Urwah dihiasi dengan perak. Urwah ni dia kemudian dia tabi'in, bukan sahabat. Dia tidak ikut serta pun dalam perang Badar. Imam Bukhari nak cerita apa? Dia nak ceritanya pedang yang ada pada Urwah ni pedang yang sama. Pedang yang sama. Pedang Az-Zubair itu jugalah. Jadi itulah. Nak pergi lagi lah, nak berhenti setakat tu. Setakat itu lah tu. Setakat itu. Sebab ni hadis lain pula. Dan panjang, tak 10 tak habis juga ni kalau nak bincang mana. Setakat itu Allah. Ada apa-apa nak bincang? InsyaAllah boleh.
ada kemuskilan ke? Mungkin boleh betul di mana yang kurang sempurna lagi boleh kita betulkan. Di peringkat nota. Ya. Ini ada beberapa soalan. Yang pertamanya, majlis ilmu, jemputan perkahwinan dan gotong royong bersama masyarakat berlaku dalam waktu yang sama. Yang mana lebih aula untuk dihadiri? Susah juga kan? Sebab keadaannya tak sama. Yang kahwin tu siapa? Dekat ke jauh ke dengan kita? Tak sama tu. Jadi saya rasa kena tanya diri sendiri lah. Sesuai kita nak jaga yang mana dalam keadaan itu. Sebab tak sama tu. Kalau yang rapat mungkin tak sesuai, ditinggalkan majlis dia. Tapi kalau yang tidak rapat, yang jauh ke, ataupun boleh diselesai dengan cara lain, kali yang satu lagi bila nak mengantar kata, kita boleh pula pergi. Boleh jadi ya, keadaan itu berbeza-beza. Jadi saya rasa tanya diri sendiri lah. Buatlah yang terbaik, insyaAllah. Adakah semua kitab-kitab Syiah tidak ada hadis-hadis yang sahih? Ada. Maksud hadis sahih itu maknanya yang sama dengan hadis kita ke, atau macam mana? Kalau yang sama dengan hadis kita, memang banyak lah macam tu ada. Atau sahih mengikut dia. Kalau mengikut dia, tidak semesti kalau sahih mengikut dia tu sahih juga bagi kita. Tak mesti. Sebab perawi kita, sebaik-baik perawi kita bagi dia adalah sejajar perawi. Tak sama. Sama juga kita. Bagi dia sebaik-baik perawi dia, bagi kita tidak baik. Macam mana kita nak kata sahih? Kalau dari sudut itu, kalau dari sudut hadis yang serupa, yang sama dengan hadis yang ada pada kita, dan hadis yang ada pada kita itu sahih, kita kata hadis itu sahih jugalah, sama. Cuma sanad dia saja berbeza. Kita tak mengambil kira sanad dia, mengambil kira hadis itu saja. Tapi kalau yang dia punya tak sama dengan kita, bercanggah bahkan dengan kita, dan berdasarkan riwayat dia, perawi-perawi dia, itu tidak boleh jadi sahih. Tidak boleh jadi sahih. Banyaklah sebabnya. Kerana bercanggah, kerana perawi-perawinya itu tentu dah. Kalau di kalangan kita, dalam kitab kita pun ada perawi Syiah pun dia sudah terjejak banyak dah. Apalagi kalau betul-betul perawi dia, lagilah tak boleh kita pakai. Begitu. Banyak benda-benda yang dalam kita tak ada asalnya, tak ada asasnya, atau dhaif, tapi dalam dia cukup tinggi sahih. Banyak juga yang macam tu.
Jadi ini kita kena tengok lah, kena tengok. Dia macam ahli kitab lah. Nabi SAW kata la tukadzibu ahlal kitab wala tusaddiquhum, la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhum. Jangan kamu membenarkan ahli kitab dan jangan juga mendustakan mereka. Takut-takut yang mereka kata tu yang betul, nak kata betul sepenuhnya, takut-takut yang mereka kata tu tak betul. Itu sebab dia tak lagi. Jadi macam mana caranya? Jangan baca lah. Satu. Yang kedua, kalau kita nak baca, kita kena tahu yang ini betul ke tidak. Kita boleh menilai. Kita boleh menilai. Kalau tidak, mungkin kita kata betul apa yang tidak betul. Mungkin juga kita kata tak betul apa yang betul. Sebab itu kitab dari langit juga. Kitab Taurat, kitab Injil itu asalnya kitab dari langit juga. Jadi mungkin ada di mana-mana tempat yang belum diselewengkan, ditumpuk tambah. Mungkin itu. Jadi itu sebab sama juga dengan kita punya. Jangan terus kita kata, kalau mengambil kira hadis lah, mengambil kira hadis, jangan kira sanad dia. Jangan terus kita kata palsu, tak boleh. Sebab benda yang sama kadang-kadang ada. Apakah hukum menipu untuk mendapatkan klaim insurans? Insurans dibayar setiap tahun, tetapi kerana sedikit kesilapan klaim tidak dapat dituntut. Seolah-olah kita tertindas di sini. Yalah, itu tanya diri sendirilah, saya rasa. Tanya diri sendiri. Tapi yang sebaik-baiknya kita kena amanah. Kita kena amanah. Tak usah berpura-pura lah. Tak usah berpura-pura. Tetapi ialah kalau dalam perjanjian dia pun, kalau dia tahu pun, dia buat tak tahu je. Biasa je begitu. Dia buat tak tahu. Kalau dia sendiri pun habis dia buat gitu juga. Tetapi kadang kira yang lebih baiknya amanah lah. Jangan kerana nak jaga ini kepentingan tu, bagilah peluang dia dapat untung sedikit. Untung tu dia bagi untuk orang lain pula. Mungkin kalau mengikut cara Islam lah, kan? Mengikut cara Islam, dia bagi kepada orang lain. Jangan kira kita saja. Yang kita dapat itu pun banyak tu, padahal kita tak sampai ke tahap itu lagi, duit yang dimasukkan itu. Tapi kita dapat bila kita kemalangan ataupun meninggal dunia misalnya, ambil daripada yang lain-lain lah. Jadi kalau kita belok di situ, kurang dari segi amanah. Sebenarnya tolong-menolong. Jadi macam kita tak mau tolong untuk mementingkan diri sendiri. Dari segi itu tak bagus, tak elok. Tidak ada kerjasama yang baik. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi hadis biasa juga, cuma disebutkan Allah kata. Dan yang dikatakan Allah kata itu sebenarnya bukan Quran. Tak ada dalam Quran. Maka itulah yang dikatakan hadis qudsi. Allah berfirman begini-begini, misalnya. Dan yang dikatakan itu tak ada pun dalam Quran. Jadi itulah yang dikatakan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini adakah lebih daripada hadis lain? Tidak, sama dengan hadis lain. Dia bergantung kepada sanad. Tak boleh kita kata dah ini yang kata Allah sendiri, kata Nabi, kata Allah kata, jadi lebih lah. Tidak. Ia tetap bergantung dengan sanad. Kalau sanad sahih, sahih. Kalau sanad tidak sahih, tidak sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat seseorang menyombongkan diri dengan nasab kaumnya, maka katakan padanya, gigitlah kemaluan ayahmu dan jangan kalian memberi gelar. Begitulah. Ya. Jadi apa maksud? Maksudnya Nabi SAW tak mahu kita terikut-ikut dengan orang yang sombong. Kita
kita menunjukkan satu sikap yang menyebabkan dia lagi menyombongkan diri. Jangan begitu. Maka kita kena halang dia, itulah maksudnya. Kena halang dia dengan mengatakan sesuatu yang mungkin dia rasa tak mahu buat macam tu. Itulah maksudnya. Di sini dari segi maksudnya begitulah. Wallahu a'lam. Ini ada soalan, saya nak tanya, adakah boleh saya melewatkan solat saya kerana sesuatu pekerjaan? Kerana saya pernah mendengar video Maulana tentang tidak afdal solat di awal waktu. Adakah ia benar? Jika boleh, adakah menjadi satu kesalahan kerana mendahulukan kerja selesai dan solat akhir, tapi masih dalam waktu? Bagaimana pula jika solat asar di akhir waktu dibolehkan, sedangkan ia seperti tanduk syaitan? Mohon penjelasan. Ya, saya selalu bincang benda-benda ni kan. Kadang-kadang nampak kita kata tak ada kelebihan. Itu ketika kita bincang tentang mazhab, bukan pendapat satu-satu imam, orang-orang tertentu ataupun mengikut aliran tertentu. Kita bincang tentang mazhab, adalah sebut benda-benda macam tu. Dan ia tidak bermakna saya sendiri lebih sokong yang itu. Tak jelas itu. Kita nak menyatakan mazhab. Misal kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau orang itu ikut mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i sembahyang ni memang elok di awal waktu. Semua sembahyang kecuali Isya. Sebab dalam mazhab Syafi'i pun kata dia lebih afdalnya lewat sikit. Tapi kalau sembahyang-sembahyang lain dia kata lebih afdal awal waktu. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Kerana dalam mazhab Hanafi banyak sembahyang ni, misalnya subuh, dia lebih afdal sembahyang lewat, yakni waktu isfar. Tidak lebih afdal sebaik saja masuk waktu tu, lewat. Waktu isfar ni waktu macam mana? Waktu cerah tanah, sudah nampak dah sikit-sikit tanda tapi masih gelap lagi. Itu waktu bagi mereka itu lebih afdal. Tapi bagi orang lain tidak lebih afdal. Masing-masing ketika itu mungkin saya kata. Jadi mengikut masing-masing lah. Jadi kalau kita belajar hadis, banyaklah hadis-hadisnya. Yang ni tarjihkan yang awal waktu. Kenapa? Ini hadisnya. Yang ini tarjihkan lewat waktu isfar, bukan waktu ghalas. Ghalas tu awal, waktu isfar. Sebabnya ini hadis-hadisnya. Dia ada masing-masing, ada hujahnya. Tengoklah kita nak ikut yang mana. Kalau di sini umumnya orang ikut mazhab Syafi'i. Sebab itu kita tengok awal. Kalau pergi di negara-negara yang mengamalkan mazhab Hanafi, lewat. Biasa. Jadi lewat, walaupun lewat, dia ikut pendapat itu, insya-Allah dia dapat kelebihannya. Sebab mereka ada dalil. Misalnya asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Kerjakan subuh pada waktu isfar, kerana pada waktu itu pahalanya lebih besar. Dia bukankan hadis.
Kemudian dia kata, ini contoh bila kita bincang tentang mazhab, terbuka. Dalil dia, kata mereka, cuba kamu bawa ayat Quran satu yang menyebutkan waktu ghalas itu lebih afdal. Cuba sebut. Tak boleh tengah-tengah kita ayat Quran. Tapi kami boleh bawa wasubhi idza asfara. Itu ayat Quran. Asfara, isfarlah, subuh apabila masuk ke waktu isfar. Kenapa Tuhan bersumpah dengan waktu itu untuk subuh? Kenapa? Ada sesuatu lagi, kata mereka. Jangan main-main. Jadi kita yang tak tahu, jangan mengata. Boleh jadi dia ada cara dia sendiri, terutamanya kepada orang yang pandai, orang yang alim. Dia tahu dia nak buat dia pakai yang ni. Itulah kelebihannya. Dengan dalam keadaan sedar dia buat. Misalnya waktu asar, kalau mazhab Syafi'i, apabila bayang sesuatu di khatulistiwa lah, macam tempat kita, menjadi sama panjang dengannya, lebih sikit, masuklah waktu asar. Mereka kata tidak. Waktu asar baru masuk apabila bayang sesuatu itu menjadi sekali ganda lebih panjang daripada. Mana lewatlah waktu asar itu baru bermula. Maknanya begitu bagi mereka lewat. Tapi lewat pun tidaklah sampai ke macam kata ditanduk syaitan itu. Semua tak terima. Semua pada masa itu semua kata tak bagus. Cuma lewat sikit. Memang ada. Kalau panas misalnya, cuaca panas, abridu bizuhri, Nabi SAW suruh tunggu hingga sejuk sikit waktu zuhur itu, bagus sembahyang. Mereka pegangkan yang itu. Jadi ulama mereka kaji, dia tengok sebut waktu panas, sebut waktu subuh kalau awal sangat orang mengantuk sangat, tak khusyuk, macam-macam. Ini semua ni apa? Illat yang sebenar yang menyebabkan lewat sikit itu lebih afdal. Illatnya apabila kita dapat menyelesaikan kerja kita, urusan kita lebih khusyuk. Yang maksud nak sebenarnya khusyuk. Jadi tengoklah khusyuk kita terletak pada yang mana. Lewat pun janganlah lewat sangat. Jangan jadikan kebiasaan. Itulah. Jadi kalau kita pakai semua mazhab kan, bagus sudah. Bagus. Kita boleh tengok di sini ada kelonggaran lah, ada kemudahan. Kita masih kata, walaupun lewat sikit saya tahu dalam mazhab Hanafi masih ada lagi kelebihan tu tak habis lagi. Walaupun Syafi'i kata sudah habis, itu pendapat dia. Sekarang ni saya nak pakai yang ini, mudah-mudahan dapat yang ini. Begitulah. Jadi sekadar itu, wallah. Rasanya setakat itulah. Allah.